Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Kerana biasa meminta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahnya kita dapat bersama lagi hari ini bersama Datuk dalam program Quote of the Day dari Kota Baru. Terima kasih banyak. Pin dulu produk kita, kita buka dulu beg kuning. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Datuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini sudah pun 22 Mei. Sudah pun 22, sudah pun melepasi hampir masuk Mei 22, hampir Jun 5 masuk bulan 6. Sudah jauh kita. Sama-sama pagi hari ini tajuk-tajuk yang menarik lagi. Hubungan antara anak dengan mertua, menantu dengan mertua. Mertua dengan menantu. Seronok Ini musim orang kahwin. Musim orang kahwin. Sama-sama pagi. Dan biasa Quote of the Day kita ditaja oleh Kasturi Duha. Wow, Kasturi Duha, penaja utama Quote of the Day bersama dengan tu. Jadi kita wangi-wangikan diri kita dahulu. Wangi-wangikan diri kita dahulu. Wow, seronok wangi. Quote of the Day bersama dengan tu, tajaan Kasturi Duha. Siapa berminat boleh membuat tempahan, dan juga Kasturi Mariam. This Kasturi Mariam juga boleh buat tempahan. Tengok cantik untuk wanita. Kasturi Duha untuk lelaki. Itulah pesanan dari penaja. Sembang pagi hari ini bersama dengan tu. Tajuk kita ialah hubungan ibu mertua dengan anak menantu. Seronok. Perkahwinan itu merupakan satu sunnah yang besar. Isu perkahwinan ini. Sebab dalam perkahwinan itu sendiri banyak perbezaan dengan yang tidak ada kita sebagai seorang yang solo. Contohnya macam kita kata contoh rezeki. Rezeki orang kahwin tak sama dengan rezeki orang single. Tak sama. Nak rezeki kahwin, dia kena kahwin dulu. Begitu juga pahala ibadat orang yang kahwin lebih tinggi, lebih banyak daripada pahala orang yang tak kahwin. Orang yang belum kahwin. Bukan tak kahwin, belum kahwin. Walaupun tidak wajib pernikahan ini, tapi itu sunnah. Ada beberapa perkara yang kita harus ambil tahu apabila kita melalui alam perkahwinan. Perkahwinan itu adalah merupakan satu gabungan dua keluarga besar, mertua, besan dengan besan, besar keluarga itu. Dan yang menjadi isteri kita itu dah berumur 25, 27, macam-macam lah kan, 18, 30, 40 pun ada. Jadi kita apabila berlaku perkahwinan antara Uda dan Dar, wow, Romeo dan Juliet, wow, Rasulullah dengan Khadijah, Sayyidina Ali dengan Fatimah, wow, hebat belaka. Bila berlaku perkahwinan itu, maka wujudlah satu keluarga besar. Pada asalnya kita hanya ada satu ibu, satu bapa. Bila kita sudah kahwin, kita ada ibu mertua dan bapa mertua. Ekstra, ibu mertua, bapa mertua. Begitu juga isteri kita dapat ibu mertua, bapa mertua. Dan kita mendapat salah seorang daripada calon. Bila menantu, maka kita akan hadir dalam keluarga mereka. Dan isteri kita hadir dalam keluarga kita. Tambahan kepada keluarga. Jadi banyak kelebihannya. Cuma apa yang penting ialah bagi lelaki, walaupun sudah bergelar suami, maka dia perlu masih setia, tunduk dan memberi keutamaan kepada ibu bapanya. Tapi isteri, bila sudah mendirikan rumah tangga, maka dia perlu tunduk, taat, setia kepada suaminya. Tanpa izin suami, cannot go, tak boleh buat apa-apa. Itu penting.
Hubungan ibu mertua dengan anak mertua ini adalah hubungan sampai ke akhirat. Walaupun berlaku perceraian, tapi ibu mertua tetap kekal sebagai ibu mertua. Menantu tak boleh kahwin dengan ibu mertua sampai bila-bila. Anak perempuan tak boleh kahwin dengan bapa mertua sampai kiamat. Sampai bila-bila. Itulah besarnya hubungan perkahwinan itu. Di antara ibadah, banyak ibadah solat ada, ibadah solat 5 minit, lamanya kan. Ibadah puasa 1 hari, lamanya. Kan, ibadah zikir tak ada masanya juga ada lama. Tapi ibadah yang paling panjang yang akan berakhir sehingga ke liang lahat ialah ibadah perkahwinan. Sebab perkahwinan ini satu ibadah. Itulah panjangnya panjangnya kita masuk alam perkahwinan, iaitu sehinggalah kita mati, wafat, meninggal. Jadi perkahwinan ini satu ibadah yang panjang. Jadi apabila perkahwinan itu satu ibadah, setiap hari itu adalah mendapat pahala. Apa yang dilakukan oleh sama ada oleh suami ataupun isteri, berinteraksi di antara satu sama lain, semuanya dikira pahala. Dan kalau ada benda-benda yang tak baik, melanggar tata susila, melakukan perkara-perkara yang tak baik, yang tak disukai oleh suami, maka dia akan terjadi dosa. Jadi sebab itulah perkahwinan itu sendiri adalah satu ibadah. Ibadah yang panjang, tempohnya panjang. Macam Atuk dah 43 tahun dah ibadah tu. Panjang. Adalah turun naik. Banyak pahala, kurang pahala. Macam tu lah. Ya Hasan, apa khabar Hasan? Salam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tok. Waalaikumsalam. Apa khabar? Juri, apa khabar? Sihat hendaknya ayau? Sihat, lama tak nampak Juri. Lama tak nampak. Sihat. Tajuk kita hari ini ialah hubungan antara anak dengan mertua. Tak kira lah anak perempuan atau anak lelaki. Itu yang penting. Jadi ibadah yang paling panjang bagi orang yang kahwin ini ialah ibadah perkahwinan. Sebab itu ibadah perkahwinan ini kita kena jaga. Kita kena jaga. Sebab tu perkahwinan ini dia mesti dilakukan oleh dengan adanya saksi. Ya Juriji sibuk tugas. Banyak tugas lah ya. Alhamdulillah. Biar banyak tugas, jangan tak ada tugas. Jangan banyak tugas. Ya San, sentiasa kemas sokmo janggut atuk kita. Banyak-banyak tempat kau nampak janggut aku ya San. Sama-sama pagi hari ini bersama mengatuk. Tajuk kita hari ini ialah hubungan anak dengan mertua. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita harus faham bahawa perkahwinan itu sendiri adalah untuk sampai ke liang lahat. Bahkan di syurga pun akan disambung lagi perkahwinan itu. Wah, itu panjang. Itu maksudnya panjangnya soal perkahwinan kita. Soal alam perkahwinan. Sebab itu ibadat perkahwinan ini tak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadat perkahwinan memerlukan wali dan memerlukan saksi. Ya San, kat Facebook Atuk ada gambar zaman Atuk janggut panjang. Nampak orang lain. Oh ya, kat Facebook tu panjang sampai sini. Sampai sini. Adalah masa suka simpan janggut tu panjang. Ya, cuaca sana macam mana? Mulai hujan 1-2 hari ni. Boleh tahan sikit. Boleh tahan sikit 1-2 hari ni. Agak cool lah sekarang. Kalau pun agak mendung. Alhamdulillah. Dah panas lama dah. 2 bulan, 3 bulan dah. Panas, sabar je lah. Sabar je lah. Itulah. Semuanya panas ke sejuk ke, semuanya daripada Allah SWT. Apa yang penting kita bersyukur di atas apa yang diberi oleh Allah. Panas sikit je. Macam itulah. Macam itulah. Dia suruh banyak kali mandi, banyak kali ambil wudu. Bila ambil wudu kita akan rasa sejuk. Itu pentingnya Juri. Ambil wudu kan. Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan wudu. Ya Juri, malam tidur pun tak dapat. Rumah ada aircon okey lah. Tak ada aircon buka kipas je lah. Tapi jangan buka tingkap dengan pintu dah lah. Nanti masuk orang yang tak diundang. Tak diundang. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk, hubungan anak dengan mertua. Siapa ada pengalaman, boleh berkongsi di sini apa hubungan
apa kelebihan, apa nikmatnya. Nikmatnya hubungan dengan mertua. Bila sebagai seorang anak, tiba-tiba saja kita kahwin dengan anak perempuan dia, kita jadi menantu laki-laki. Seronok menantu laki-laki ni. Atuk dapat rasa. Dapat rasa. Noris. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, juri kita pergi masjid surau pun buka aircon terus kuat. Itulah pergi masjid surau buka aircon. Buka aircon terus menerus. Itulah untungnya pergi masjid. Pergi masjid. Jadi dalam hubungan anak menantu ini adalah satu perkara yang agak istimewa dalam agama Islam. Cerita apa pagi ni? Cerita hubungan anak dengan anak menantu dengan orang tua. Itu cerita. Kita masih lagi peringkat introduction. Pernikahan. Pernikahan, Naris, pernikahan ini adalah satu ibadah yang panjang. Ibadah bahkan sampai ke syurga. Bidadari bagi seorang suami itu ialah isterinya sendiri. Itu bidadari bagi seorang suami. Bidadari dia. Dalam kita mendayung rumah tangga ini, hubungan suami isteri itu adalah terlalu penting sekali dan mesti ada ilmu. Ini di antara kelemahan yang ada pada pasangan muda terutamanya. Sebab mereka tidak mendalami ilmu tanggungjawab sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang isteri. Tidak banyak ilmu, tidak cukup ilmu. Sebab itu apabila berlaku sesuatu isu krisis sebagainya, jadi cepat berlaku perceraian. Sedangkan sesuatu benda yang paling dibenci dalam Islam walaupun halal ialah perceraian. Bila berlaku perceraian bergegar aras. Sebab ibadah perkahwinan ini adalah daripada dunia hingga ke syurga. Panjang. Jadi kalau putus, Allahu Akbar. Begitu kecewa sekali. Rumah tangga itu terpaksa dirobohkan. Walaupun sudah berusaha supaya dapat dibendung daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan. Ya Pak Ngah. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam Pak Ngah, apa khabar? Tajuk kita hari ini, Pak Ngah ada menantu kan? Hubungan mertua dengan menantu. Tak kira lah menantu lelaki atau perempuan. Bukan senang. Kita sukalah ambil menantu perempuan, anak orang dah besar, masuk rumah kita kan. Tapi kita ambil bukan dia saja. Apabila berlaku perkahwinan, bukan ambil dia saja, dengan perangai dia, semua sekali kena ambil. Dengan mak bapak dia, keluarga dia. Dia jadi satu keluarga besar. Himpunan keluarga besar. Ya Pak Ngah, Alhamdulillah Ji, belum bermenantu lagi. Coming soon insyaAllah. Belum lagi coming soon. Tu doakan cepat mungkin ya Allah. Oi, seronok dapat menantu ni. Seronok dapat menantu ni. Atuk baru 4 menantu. 4 menantu. 4 ke? 4 lah. InsyaAllah. 4 apa 3? 3 menantu. Seronok ada menantu ni. Boleh meet friends, jadi kawan. Dia beza. Kita rapat dengan menantu, dengan rapat dengan anak sendiri beza. Tapi atuk buat sama je, meet friends. Anak pun friends, menantu pun friends. Dua-dua friends. Kita borak je. Tapi atuk tak merokok. Anak merokok. Menantu merokok. Tapi dia tak merokok depan kita lah. Masa borak dia tak merokok lah. Dia tahu ayah dia tak merokok. Tak merokok. Jadi hubungan rumah tangga ini satu ibadah yang panjang. Kita kena jaga. Pak Ngah dah berapa tahun dah hubungan perkahwinan. Itulah usianya panjang sampai ke syurga. Sebab itu bila masuk syurga ada 70 bidadari. Tapi jangan lupa, bidadari yang paling cantik yang akan bersama dengan kita ialah isteri kita. Jadi jangan risau. Ada isteri risau, habis itu dia dapat apa? Yang laki-laki bidadari. Dapat suami kau lah. Ya Noris.
Baru dapat menantu seorang je. Lagi 3 orang, belum lagi. Alhamdulillah, Noris. Hebat dah tu, lepas menantu cucu lah kan. Biasalah tu. Alhamdulillah. Kena jaga hubungan dengan menantu. Kita harus ingat, menantu kita tu anak orang. Anak orang, dia tetap ada ibu bapa. Ibu bapa. Kecuali kalau menantu perempuan, dia kena taat kepada suami. Bukan lagi taat kepada ibu bapa dia. Tapi kalau anak kita, kalau menantu kita laki-laki, kita harus ingat, dia kena taat ibu bapa dia. Bukan taat kepada isteri, bukan. Ini mertua banyak keliru ni. Bila menantu lelaki dia masuk dalam rumah dia ingat kena patuh kepada mertua. Tak betul. Tak betul. Dari segi hukum, dia masih terikat kena mengutamakan kedua orang tuanya. Bukan kedua mertuanya. Alhamdulillah, 25 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ngah, 25 tahun. Semoga ke jannah. InsyaAllah, amin. Ya, Ayah Juri berhenti sampai di sini, Ayah. Nak sambung tugas, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Betul tu Haji. Jumpa surprise nanti. Jumpa surprise. Surprise. Jadi itulah. Itulah yang penting. Surprise. Apa surprise Juri? Yang penting ini ada di kalangan kalau yang sudah ada menantu. Atau nak share juga sikit pengalaman. Pengalaman menantu. Pertama, kita jangan overclaim. Overclaim tahu? Overclaim. Menuntut yang bukan hak. Macam menantu laki-laki, bukan hak mertua dan mak mertua. Dia kena fokus kepada kedua ibu bapa dia. Bahkan isteri pun jatuh kepada nombor 2. Ibu bapa dia dulu, baru isteri dia. Tapi kalau anak laki-laki, dia tak boleh tinggal kita. Dia tak boleh cakap, tak boleh mak kena ikut isteri. Tak boleh. Anak laki-laki kena ikut mak bapak. Masih terikat kepada mak bapak sehingga ke syurga. Itu kena faham. Ini hukum. Bukan memandai. Ada orang memandai. Ada orang, dia kata, mana adik? Mana boleh cakap adik tak adik? Ini soal hukum, soal Quran. Tak boleh. Tak boleh, you kena terima. Macam kita kata kalau anak lelaki kita. Contoh, anak lelaki kita beli barang. Pergi luar negara ke apa ke, beli barang. Bagi kat mak bapak dia. Kemudian baru bagi isteri dia. Isteri mengukit, beli barang bagi mak bapak dia dulu. Kita ni apa? Itu tak betul tu. Isteri yang seperti itu mengukit benda yang tak betul. Benda yang tak betul. Sebab memang betul suami itu beri hadiah kepada ibu bapa dia dahulu. Baru kepada isteri. Itu cara dia. Ya Pak Ngah, Haji ulang balik. Lain Haji lagi tadi. Lain Haji lagi tadi. Lain tak clear ke? Jadi perkahwinan ini adalah satu ibadah yang panjang. Leg. Satu ibadah yang panjang sampai ke syurga perkahwinan. Kalau kita solat 5 minit je. Kalau kita puasa baru 8 jam, 9 jam. Tapi perkahwinan, orang tak sedar perkahwinan itu satu ibadah. Ramai yang tak sedar. Dia ingat perkahwinan yang suka-suka ke? Perkahwinan itu satu ibadah, dapat pahala. Tapi kalau tak kena gaya, dapat dosa. Sebab itu kita kena faham. Sebab itu ada kursus nikah dan sebagainya. Tapi tidak detail. Kursus nikah perkahwinan tidak detail. Bismillah. Atau ada dengar juga sedikit-sedikit lah kursus perkahwinan itu. Agak tidak detail. Sebab perkahwinan ini sepatutnya kita memahami dari segi sirah. Bagaimana hubungan Rasulullah dengan isteri-isteri baginda. Itu penting. Kita kena ikut di situ. Kena ikut cara itu. Sebab sirah itu adalah hadis yang kita perlu patuhi. Jadi wanita atau utamanya, jangan sensitif yang buka hak dia. Sebab ramai wanita cemburu kepada mertua dia. Menantu wanita ni cemburu kepada mak mertua dia. Alah, apa ni asyik-asyik mak dia, asyik mak. Dan memang itu tanggungjawab. Itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi laki-laki walaupun dah kahwin tetap mesti taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Tapi bagi wanita sebelum kahwin taat dan patuh kepada orang tuanya. Apabila sudah kahwin maka dia mesti wajib patuh kepada suami. Walaupun nak balik rumah mak dia, kalau suami tak benarkan dia tak boleh balik. Itu beza. Tapi kalau suami, anak laki-laki, kalau dia kata saya nak balik rumah mak saya, bini tak boleh halang.
Tak boleh halal. Itu hukum. Wanita kena faham. Ini soal hukum. Jangan tak pasal-pasal masuk neraka. Tak boleh. Tak boleh. Itulah sebab kita pun bimbang. Bimbang apabila Rasulullah berlakunya Isra' dan Mi'raj, apabila Allah membuka pintu neraka, yang paling ramai wanita. Wanita. Sebab itulah di antara salah satu isunya. Sepatutnya wanita ini mudah masuk syurga. Tetapi apabila tak jaga mulut, tak jaga kemaluan dan tak jaga kesetiaan kepada suami, maka dia mudah masuk neraka. Bagi seorang wanita yang sudah kahwin, dia hanya perlu buat 4 perkara. Dia buat 4, insya-Allah syurga. Senang wanita yang dah kahwin nak masuk syurga. Pertama sekali ialah solat 5 waktu. Solat 5 waktu saja. Tak buat duha ni, waktu duha. Tak buat apa tak apa. Asalkan buat solat 5 waktu cukup. Puasa bulan Ramadan cukup. Dengan gantinya sekali lah. Kemudian jaga kemaluan. Dan yang keempat, taat kepada suami. Kalau dia boleh membuat 4 perkara ini, maka pilihlah pintu syurga mana kau nak masuk. Itu untuk wanita, cukup mudah. Tapi yang nombor 1, solat, okey. Nombor 2, puasa, okey. Nombor 3, ini yang terutama, perempuan yang berkerjaya ni. Bergelumar dengan laki-laki yang bukan muhrim, bukan suami sebagainya. Ini pun dah ada sikit-sikit. Dan yang ketiga ialah tidak taat kepada suami. Jadi yang keempat, tidak taat kepada suami. Dan yang keempat ni ramai yang gagal. Sebab tu jangan calon-calon minta cerai. Kalau tidak kau akan berdosa sepanjang zaman. Minta cerai tanpa sebab. Jadi wanita mudah masuk syurga dan mudah juga masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini kena faham bagi wanita. Tak kira lah kita dah umur berapa pun, dah ada cucu pun, dah kita baru sedar nak buat macam mana, patuhlah kepada suami. Setiap kali wanita atau yang bergelar isteri patuh kepada suami, maka pahalanya bertimbul-timbul. Bayangkan kalau suami nak minum air, yang buat air untuk abang, itu perintah wajib. Perintah wajib, bukan sunat, bukan. Alah, pergi ambil sendirilah. Okey, suami pergi ambil sendiri, maka isteri tak dapat pahala. Sedangkan apabila dia pergi ambil air, dapat pahala wajib. Bahkan kalau isteri sedang solat sunat, katakanlah dia sedang solat sunat duha sekarang, tiba-tiba suaminya yang buat kopi satu, dia kena berhenti solat tu. Kena berhenti. Jangan kata pula, kita solat pun panggil buat air, pergi ambil sendirilah. Habislah. Pintu syurga tutup lah. Tapi berhenti solat, pergi ambil air. Boleh tak? Barang dia nak apa lagi? Saya nak solat. Sebab tadi saya sedang solat. Oh, yang sedang solat kau, sorry ya. Macam tu lah. Cerita betul-betul. Jangan marah. Kita sedang solat pun sibuk nak minum air, pergi ambil sendirilah. Tua-tua pun macam tu juga. Habislah. Habis bro. Habis. Jadi, apa sahaja amalan yang baik untuk suami, membuatkan suami suka, suami happy, maka isteri mendapat pahala wajib. Kecuali solat sunat wajib tak boleh berhenti lah. Kalau kau sudah solat zuhur, tak boleh berhentilah. Suami panggil apa tak boleh. Itu tak boleh. Itu tak jatuh hukum. Tak jatuh hukum neraka. Jadi ini perempuan mesti sedar. Itu belum lagi kita lihat bagaimana. Sebab itu dalam kursus-kursus perkahwinan ini, Atuk lebih suka bercerita mengenai sirah. Bagaimana Khadijah melayan Rasulullah SAW, bagaimana Fatimah melayan Sayyidina Ali, bagaimana Asyah melayan Fir'aun. Ini semua adalah tokoh-tokoh wanita yang perlu kita pelajari, kita ikuti. Bagaimana Hamilatun Sa'diyah menjadi wali wanita. Bagaimana isteri Bilal menjadikan wanita yang mendahului Fatimah masuk syurga. Ini semua contoh-contoh yang perlu kita fahami. Wanita terutamanya. Yang laki-laki kita bincang dengan ni. Laki-laki. Yang perempuan ni, yang suami, yang perempuan. Jadi perempuan ini cukup mudah. Dan dia kalau laki-laki solat adalah difardukan di masjid. Tetapi wanita di rumah. Kalau solat di masjid dapat 25 kali ganda pahala. Wanita solat di rumah dapat apa? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh suami, isteri mendapat pahala. Ini lebihnya sebagai seorang isteri.
Apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh suami, pahalanya sharing akan dapat bersama kepada isteri. Suami pergi solat di masjid 25 kali ganda, isteri solat di rumah juga dapat 25 kali ganda. Walaupun solat di rumah. Solat di rumah. Dan begitu kerja-kerja amal, sedekah suami apa semua, isteri cukup dapat. Juga dapat sama banyak. Tapi kalau suami buat kerja jahat, isteri tak tanggung. Suami buat kerja tak elok, isteri tak tanggung. Suami menipu, isteri tak tanggung. Suami berbohong, isteri tak tanggung. Suami melakukan perkara-perkara maksiat, isteri tak tanggung. Tapi kalau suami melakukan perkara-perkara yang baik, maka isteri juga dapat pahala yang sama. Itu kehebatan sebagai seorang isteri. Sebab itu isteri kena patuh setia kepada suami. Sebab dia akan dapat apa yang suami buat dalam hal-hal kebaikan. Kebaikan. Jadi perlu sedar. Perlu sedar. Kita lihat bagaimana Khadijah memahami isi hati Rasulullah. Isi hati Rasulullah. Setiap hari apabila Rasulullah keluar berdakwah, ataupun sebelum berdakwah pun, apabila Rasulullah keluar untuk berdagang, apabila Rasulullah balik, bagi salam, Assalamualaikum, di amal pintu, Khadijah buka pintu, dan Khadijah melihat wajah Rasulullah. Khadijah sudah boleh baca, adakah Rasulullah nak minum, adakah Rasulullah nak makan, adakah Rasulullah nak baring di atas ribanya. Dia boleh tahu. Boleh tahu. Itulah hebatnya Khadijah. Hebat Khadijah. Jadi kalau Rasulullah balik, nampak wajah Rasulullah, Khadijah jemput Rasulullah duduk dan terus pergi ke dapur menyediakan makanan. Tanpa bercakap. Hanya jawab salam terus pergi. Dia tahu Rasulullah nak makan. Sehinggalah pada suatu hari Allah kirim salam kepada Khadijah. Apabila Khadijah masuk ke dalam masuk ke dapur untuk menyediakan makanan untuk Rasulullah, masa itu Jibril datang. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Allah kirim salam kepada Khadijah. Allah kirim salam kepada Khadijah, the only woman in the world. Kerana apa? Kerana patuh dan taatnya Khadijah sebagai seorang isteri. Apabila Khadijah keluar dari dapur, terus Rasulullah kata, ya Khadijah, Allah kirim salam kepada. Betapa gembiranya Khadijah apabila mendengar Allah direct kirim salam kepada dia. Atas kesetiaannya, atas cara dia melayan Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana apabila Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Iqra di Gua Hira, Rasulullah terus bergegas turun dari Gua Hira dan terus tidur dan diselimut oleh Khadijah dengan kesejukan. Dia di samping Khadijah adalah di antara wanita yang paling rapat dengan Rasulullah dan sentiasa berada di samping Rasulullah dalam menegakkan dakwah Islamiah. Harta-hartanya tidak ternilai banyaknya. Wanita yang paling kaya di Mekah pada masa itu, tapi mengorbankan semua hartanya untuk fi sabilillah, serah kepada Rasulullah. Itulah hebatnya Khadijah. Sehingga pada suatu ketika apabila Rasulullah pulang daripada dakwah, Rasulullah keletihan, tidur di atas riba Khadijah. Tidur atas riba Khadijah. Umur 40, tidur atas riba lagi. Mesranya. You boleh bayangkan suami umur 40, baring atas riba isteri. Betapa manjanya. Tak boleh lawan lah kisah Romeo Juliet ke whatever apa pun tak boleh lawan kecintaan Rasulullah kepada Khadijah. Sehingga Rasulullah keletihan tidur atas riba Khadijah. Air mata Khadijah menitik melihat wajah Rasulullah. Apabila air mata Rasulullah menitik di atas wajah Rasulullah, Rasulullah celik dan bertanya, ya Khadijah, adakah kau menyesal kahwin denganku dan berdakwah bersamaku? Khadijah kata tidak. Bahkan kalau ada apa lagi pun aku akan beri kepadamu ya Muhammad. Bahkan ambillah, jika aku wafat, ambillah tulang-tulangku, jika berharga untukmu untuk meneruskan dakwah. Itulah besarnya pengorbanan Khadijah.
Dan salah satu daripada intipati berlakunya hijrah ialah kerana wafatnya Khadijah. Khadijah ni is backbone. Wafatnya Khadijah, maka Rasulullah begitu terasa lonely sekali, sehingga datang wahyu supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kita lihat apabila Khadijah wafat, ancaman orang Quraisy bukan sahaja dari segi boykot sampai tak membekalkan makanan 3 tahun, sehingga Rasulullah juga kelaparan, Khadijah juga kelaparan. Tetapi lebih daripada itu, Rasulullah mulai diancam membunuh setelah Khadijah wafat. Kata setengah sirah, Khadijah ini wafat ialah kerana kesan daripada boykot, larangan berdagang atau membekal makanan kepada orang Islam. Jadi Khadijah sanggup berlapar memberi makanan kepada orang Islam yang Muslim yang lain. Itulah Khadijah, seorang wanita hebat, ibu syurga. Ibu syurga. Ini adalah contoh-contoh yang boleh diambil oleh wanita di sana. Wanita di sana. Dan yang laki-laki jangan seronok sangat. Kena ambil contoh Rasulullah pula. Bagaimana Rasulullah menjaga Khadijah. Jaga Khadijah. Pakai, makan, minum, tempat tinggal, semuanya disedia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kode day hari ini. Sema pagi hari ini, hubungan menantu dengan mertua. Kita lihat hubungan menantu dengan mertua ini lebih jelas dalam sirah ialah setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan sebelum berhijrah itu Rasulullah kahwin dengan Aisyah. Jadi Aisyah ni anak Abu Bakar, sahabat yang paling rapat. Jadi Abu Bakar ni sahabat dan sekaligus sebagai bapa mertua. Hubungan Rasulullah dengan bapa mertua. Begitu juga Sayyidina Umar, sebagai seorang sahabat dan juga sebagai bapa mertua. Jadi hubungan mereka amat akrab di antara satu sama lain. Sebelum kita meneruskan buat bicara kita hari ini, kita sebenarnya biasa membaca umul kita Al-Fatihah, dan kita niatkan pahala Al-Fatihah itu. Kau boleh sentiasa baca niat pahala Al-Fatihah aku sedekahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat baginda. Pahala Al-Fatihah aku sedekahkan kepada semua rasul-rasul dan nabi-nabi. Niat sentiasa baca, tak semestinya dengan atuk di masa lain pun. Pahala Al-Fatihah aku sedekahkan kepada kedua orang tuaku, kepada diriku dan isteri, ahli keluarga atau suami. Sentiasa baca kepada rakan-rakan sahabat, rakan-rakanku of the day yang sudi bersama dengan atuk setiap pagi, ataupun sekian lama, dah setahun lebih dah bersama dengan atuk. Kita sudah masuk ambang tahun yang kedua sekarang, Cook of the day bersama dengan atuk. Dan kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Cook of the day hari ini. Sema pagi hari ini. Seperti biasa, jangan lupa kasturi duha. Inilah hasil jualan atau kasturi duha. Tengok apa ni yang kuning tu, beg kuning tu, boleh tekan beg kuning. Kasturi sebenarnya sama je dengan kasturi yang lain, tapi atuk letak duha kerana nama duha ini ialah nama sempena dengan nama kuliah duha yang atuk buat sekarang. Jadi siapa yang beli, siapa yang guna kasturi duha, dia akan solat duha. Maknanya sinonim kasturi duha dengan solat duha. Wanginya wow, sedap sungguh wangi. Rasulullah suka kepada wangian kasturi. Kepada Anas bin Malik telah meriwayatkan bahawa Anas bin Malik ni ialah boy kepada Rasulullah. Boy lah sekarang, ialah pembantu Rasulullah sepanjang hayat. Jadi dia banyak tahu hadis, 2000 hadis yang disampaikan Anas bin Malik. Dan dia kata Rasulullah cukup suka bau wangi-wangian, terutama wangian kasturi. Jadi siapa yang guna wangian kasturi, itu adalah sunnah, mendapat pahala. Dan sesiapa yang membeli kasturi dan sedekah kepada masjid,
jadilah pahala jariah yang berpanjangan, tak rugi. Sedekah kepada masjid, ataupun sedekah kepada gelandangan, biar dia wangi sikit. Biar dia wangi sikit. Bayangkan apabila kita letak di masjid, sedekah masjid orang guna untuk solat. Bagi muslimah, dia guna untuk solat. Muslimah. Harga yang Atuk jual ialah kalau yang kasturi Maryam ini RM39. Dan harga untuk kasturi duha RM29. Kenapa mahal ibu bapa tu? Memang mahal kan, kita sayang kat isteri kita. Tapi kalau beli dengan TikTok ni, diskaun banyak. Jadi Atuk jual direct dengan TikTok je lah. Sebab Atuk ni layak buka kedai dengan TikTok. Jadi kita jual je lah. Dapat hasil sikit sebanyak. Dan Atuk memilih perfume ini sebab perfume ini adalah kegemaran Rasulullah. Rasulullah kata belanjalah sikit duit tu untuk perfume. Allah. Rasulullah kata belanjalah sikit perfume itu. Belanjalah sikit duit itu untuk perfume. Rasulullah cukup suka dua perkara. Satu wanita, dan satu lagi perfume. Itu sunnah. Itulah kata Rasulullah SAW. Kau berdeh hari ini sema pagi bersama dengan tu. Bagaimana hubungan anak dengan mertua, sama ada anak laki-laki ataupun anak wanita. Hubungan dengan mertua. Bagaimana sirah-sirah Nabi dahulu pun juga banyak hubungan dengan mertua ataupun dengan bapanya sendiri. Tips untuk hari ini adalah tanda-tanda hubungan baik ibu bapa dengan mertua. Tanda-tanda hubungan baik dengan ibu mertua. Apa tanda-tandanya? Itu kita kongsi sikit hari ini. Satu ialah dia memperlakukan kamu seperti anaknya sendiri. Apabila mertua kita layan kita seperti anaknya sendiri, maka itu adalah satu kelebihan. Satu kelebihan yang perlu kita hormati. Jangan tak hormat. Yang perlu kita admire. Yang perlu kita melahirkan rasa syukur. Mertuaku cukup baik padaku. Bukan macam kisah ibu mertuaku. Allah Kasim. Habis. Allah Kasim. Jadi apabila mertua kita melayan kita seperti anaknya sendiri, itu adalah tanda hubungan itu adalah amat baik. Seperti juga saya pun mengamalkan dengan menantu kita ada menantu laki-laki ada 2, menantu perempuan ada 2. 4 lah sekarang. 4. Jadi kita layan dua-dua menantu itu, sama ada laki-laki atau perempuan, kita layan seperti anak kita sendiri. 4 menantu, 17 cucu. 17 cucu. 3 more. Ada 3 lagi. Jadi apabila layanan itu, dan layanan itu jangan salah sangka, layanan bapa mertua kepada anak menantu ini bersesuaian dengan kemampuannya. Jangan minta lebih-lebih. Balik rumah mertua nak duduk bilik akaun, nak sediakan kereta, nak apa? Mana boleh? Tak boleh. Mak mertua mana ada kereta? Ada juga berlaku benda macam tu. Cuma kenapa tak balik kampung? Panaslah kampung sekarang. Buat balik. Itu ujian daripada Allah SWT. Dan ada juga yang ungkit. Mana tak balik kampung? Kampung mana ada wifi? Tak nak balik lah. Jadi itu di antara perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Tak sepatutnya berlaku. Tak ada wifi, tak balik apa semua. Dan tak ada wifi, kau masuk kalau wifi. Untuk anak ni, cucu-cucu ni ramai tak nak balik kerana tak ada wifi. Jadi tidak ada dah. Tidak ada jiwa untuk bertemu dengan atuk. Jiwa untuk bertemu dengan bapa, mak sendiri. Sedangkan kita perlu sedar bahawa melihat ibu bapa itu mendapat pahala. Melihat saja. Dalam dunia ini melihat Kaabah dapat pahala, lihat Quran dapat pahala, lihat wajah ibu bapa dapat pahala. Dapat pahala. Jadi rugi orang tak balik. Sebab itu orang Islam setiap kali raya apa semua dia akan balik. Balik melihat wajah ibu bapa dapat pahala. Bukan melihat wayang, bukan. Bukan.
Jadi apabila layanan daripada pak mertua tu seperti anaknya sendiri, bahkan ada yang lebih, sayang ke menantu, ada juga. Ada juga. Jadi menantu kena respon dengan positif. Respon dengan positif. Dan dia tidak pernah membandingkan kamu dengan anak perempuannya, menantu lain. Jadi kalau menantu perempuan, dia tidak pernah membandingkan dengan anak perempuannya. Tapi anak menantu perempuan ni kena selalu masuk dapur lah. Kena selalu rajin macam anak dia lah. Tapi kalau anak perempuan duk tunggu nak makan, itu satu hal yang tak elok. Kau kena rajin lah, perempuan kan masuk dapur, sama-sama naik lah. Yang tu basuh pinggan, yang tu basuh puyuk, yang tu potong bawang, yang tu potong sayur, yang tu potong ikan, yang tu potong daging. Baru ada kemerihan. Kalau orang lain semua prepare untuk masak, kita tidur je sampai masak, dia makan, dia baru makan. Memang orang terasa lah macam tu. Kena baiki lah. Itu kelemahan diri sendiri. Kena baiki diri kita. Tapi ada juga yang tak boleh buat apa semua. Ada, saya tak pandai masak, tapi saya tunggu makan. Tapi lepas makan, lepas masak, kau simpan lah. Basuh pinggan, basuh puyuk, apa semua kan. Ini peranan yang harus difahami oleh menantu perempuan. Menantu perempuan. Dia mendukung apapun aspirasi kamu. Baik itu jadi working man, bikin bisnes sendiri, apapun. Jadi tanda-tanda lain kita punya hubungan yang baik dengan mertua kita ialah mertua kita sentiasa menyokong apa usaha-usaha kita. Kalau dalam bisnes ke, bagus. Ayah berdoa semoga lebih berjaya. Dia menyokong. Sentiasa dalam usaha-usaha lain dia menyokong. Mak ayah kita nak beli rumah baru lah. Baguslah, alhamdulillah. Dia menyokong. Itu tanda dia bersetuju. Ibu bapa bersetuju dengan mertua. Dengan mertua. Ibu bapa bersetuju dengan menantu dia. Menantu ini penting. Elemen-elemen ini perlu dipahami oleh menantu. Tapi harus diingat, dalam soal hubungan menantu dengan mertua ni, kita kena berdasar kepada keupayaan mertua kita. Kalau mertua kita bukan educated person, kan, kita janganlah mengharapkan lebih-lebih sampai dia boleh bagi ceramah berjam-jam. Macam orang ada PhD, tak boleh lah. Ataupun boleh melakukan perkara yang di luar daripada kemampuan dia. Kalau di kampung, mak jatuh di kampung, jadi kita buat sekadar apa yang ada di kampung. Jadi peranan apabila hubungan baik dengan mertua itu apabila ada respon daripada mertua. Dan begitu juga apabila nampak hubungan yang baik menantu dengan mertua. Dia tengok mertua potong rumput, dia pergi potong rumput. Dia tengok mertua buang sampah, ikat-ikat sampah, dia buang sampah. Dia tengok mertua sedang baiki atap rumah, dia tolong atap rumah. Tengok mertua sedang cat dinding, dia tolong cat dinding. Mana itu tanda menantu itu baik dengan mertua. Kalau mertua duk cat dinding, dia tidur tak bangun-bangun sampai makan, dia makannya kalau dia tidur balik, itu tanda kurang baik. Kurang baik, tak bagus perangai macam tu. Tak bagus. Dan seterusnya, dia sentiasa menghubungi, sentiasa ada hubungan telefon, video call di antara mertua dengan menantu. Tanya khabar cucu apa semua. Itu tanda bahawasanya hubungan itu baik. Bukan kata tak pernah call sampai setahun nak balik ataupun buat surprise tiba-tiba balik. Jadi hubungan tu ada hubungan yang baik. Jadi kena jaga. Terima call tu jangan moncong. Call sebulan sekali. Jangan. Sebulan sekali pun dah okey dah. Ada orang setahun sekali. Setahun sekali tu, iyalah. Nak balik raya baru call. Tapi ada orang 10 tahun sekali. Jadi kita jangan meremehkan usaha pihak lain yang berusaha untuk mendekati orang tua. Atau ini sebagai orang tua, sebagai juga pak mertua, sentiasa memahami. Ada menantu beli baju, t-shirt, terus puji. Yang kata, alah, baju macam ni beli untuk aku. Alah, baju tak cantik. Jangan. Allah, terima kasih, menyusah beli untuk ayah. Berusaha sangat. Terima kasih banyak. Dan nak tak nak, kita buka baju terus pakai baju tu. Wah, handsome. Macam tu lah. Mana kita respect, kita admire atas hadiah yang dia beli. Ini pun juga kena jaga juga. Itu tanda hubungan baik
Jaga hubungan baik di antara mertua dengan menantu. Dia tidak keberatan untuk dimintai tolong menjaga si kecil. Ada kalanya dia minta, mak ayah tolong jaga ya, kita nak pergi kedai kejap. Juga cucu. Biasa sekali-sekala kan jaga cucu. Tapi jangan selama-lamanya. Tak tahan juga. Dia nak pergi masjid lah apalah. Tapi ada ibu bapa macam tu. Tapi tak adalah kan. Tapi jangan membebankan. Dia tidak membicarakan perkara yang tak baik. Hal kita di belakang di anak menantu lain. Ini perlu jagalah. Perlu jaga sebagai ibu bapa, terutama ibu mertua perempuan lah. Jaga mulut tu. Jangan buka dengan cerita dengan menantu lain. Dia orang WhatsApp keliling habis. Boleh tahu tak mak kata kat kau macam ni. Habis hancur. Hancur lebur. Bila kaca sudah hancur, nak bertakupkan kembali pun nampak retaknya. Payah jaga. Bukan senang. Hubungan menantu dengan anak, dengan kedua ibu bapa ini bukan senang untuk dijaga supaya tidak hancur. Supaya tidak hancur. Dan ibu bapa yang mudah menerima kita. Tolong buka kipas sikit. Dia mudah menerima kepulangan kita. Kita pulang dengan suami, isteri dan anak-anak. Dia begitu happy sekali. Happy sekali. Welcome home, welcome. Minta sangat balik. Itu tanda ibu bapa sentiasa menanti kepulangan anak-anak yang bekerja di luar negeri lah, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu juga tanda bahawasanya hubungan baik dengan ibu mertua. Belum balik lagi, rumah ni dah sedia dah. Dah hias dah. Cucu nak balik. Potong rumput. Nanti cucu digigit pacat. Apa ni, buang-buang rumput apa semua. Bilik-bilik pun dihias apa semua. Sebab apa? Menantu nak balik. Dia berusaha menyiapkan bilik. Itulah. Walaupun tidak seindah sebuah hotel, tapi memadailah. Ini zaman sekarang balik sudah ada bilik kan. Ada bilik. Walaupun ramai sikit tak apa. Tapi zaman atuk dulu, zaman atuk dulu. Atuk kahwin tahun 81. 81 kan. Masa tu balik kat rumah di kampung, mana ada bilik? Tak ada bilik. Tidur begitu je. Ya, Naras. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu tahun 80-an. Balik kampung, mana ada kipas semua? Tak ada. Balik berpanah. Tapi anak-anak saya okey juga. Berpanah apa semua. Jadi kena jaga. Jaga hubungan antara anak menantu dengan ayah. Dan selalu ada hubungan ni, selalu berbicara mengenai perkara-perkara yang baik. Kalau soal memasak, ibu mertua sentiasa mengajar soal masak, ataupun soal perempuan-perempuan ni, soal nak beranak ke, ibu mertua banyak memberi suka. Itu tanda ya. Tanda bahawa ibu mertua suka kepada. Ataupun ibu mertua selalu bagi petua-petua kan kepada menantu perempuan dia. Itu tanda yang baik. Itu tanda yang baik. Dan ingat hari ulang tahun menantu dia. Ini kelemahan sikit atuk lah. Atuk tak ingat ke? Tapi ada Facebook sekarang kan. Facebook, TikTok, apa semua ni, IG dan juga Twitter. Jadi boleh tahulah. Lagipun dia orang sibuk, ada grup WhatsApp kan. Birthday abangku, birthday kakak ni. Dan boleh tahulah. Itu dah antara perkara-perkara yang boleh membuatkan hubungan kita dengan keluarga begitu baik sekali. Hadiah yang paling bermakna dalam perkahwinan adalah bila dikurniakan mertua yang baik dan menganggap menantu seperti anak mereka sendiri. Tiada pilih kasih, tiada perbandingan dan terima segala kekurangannya. Apa yang ada. Itulah hebatnya. Bila kita berada di alam perkahwinan. Jadi di alam perkahwinan ada juga ciri-ciri mertua yang baik kepada menantunya. Tadi tanda-tanda ciri ya. Tidak terlibat terlalu jauh dalam rumah tangga anak dan menantunya. Maknanya tidak terlibat terlalu jauh. Hanya sikit-sikit tu adalah. Sikit-sikit tu hanya setakat
memberi nasihat lah. Beri nasihat, memberi notification awal, jaga dan biasa. Itu sikit je. Itu ciri-ciri mertua yang baik. Tidak terlibat secara langsung. Memperlakukan menantunya seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri. Tak kira lah menantu perempuan atau menantu lelaki-lelaki. Dia seperti tadi kita ada cara. Itu ciri tandanya hubungan yang baik. Tidak banyak bicara dan selalu mencari kesalahan menantu. Ini berat ni. Terutama mertua perempuan. Jangan cari salah menantu. Jangan cari salah menantu lelaki atau perempuan. Cari solusi. Buat solusi. Bagaimana nak selesaikan. Sanggup menerima apa sahaja kesalahan. Sedia menerima apa sahaja kesalahan yang dibuat oleh menantu. Menantu kita juga, bukan orang lain. Jadi kita kena selalu positif. Positif thinking, positive attitude, positif dalam relationship supaya rumah tangga itu, hubungan itu dapat dikekalkan, bahkan dapat dalam keadaan yang lebih baik. Tidak ikut mengatur, mengganggu rumah tangga. Ya. Belum lagi. Nanti kejap ni, tak payah habis. Buat live ni tak payah. Semalam tak payah bagi makan? Belum. Abang bagi makan. Semalam abang bagi makan. Okey, good. Kejap lagi. Tidak ikut mengatur rumah tangga. Ini agak penting. Kadang-kadang ibu bapa ni terbawa-bawa mengatur. Kalau nak beli rumah, belilah di Rawang. Kalau beli rumah, belilah di Nilai. Kalau nak beli rumah, belilah. Macam tu. Sebabkan anak tu dia ada taste dia sendiri. Kalau beli rumah tak payahlah beli apartmen, tak ada tanah macam tu. Ya Wan, Assalamualaikum Jimat tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni? Baik baik. Hubungan menantu dengan ibu bapa. Jadi jangan mengatur rumah tangga anak-anak. Tak payahlah beli kereta besar, beli kereta kecil je. Dia orang pun idam lama dah nak pakai kereta besar, contoh. Tapi kalau tak mampu, janganlah. Jangan juga. Itu bagus teguran tu. Jadi financial problem pula. Jangan jadi burden kan. Jadi itulah. Kadang-kadang ibu bapa tidak mengatur juga dalam rumah tangga, tapi memberi nasihat. Engkau dah kerja 10 tahun lebih. Kan? Simpanan berapa? Tak ada simpan. Gaji semakin naik, tak ada simpan. Anak dah ramai. Bila nak beli rumah sendiri? Kalau duduk menyewa, kau bayar 1,000 sebulan, hangus begitu je lah. Lebih baik kau beli rumah yang kecil-kecil, bayar 1,000 atau 1,500 ke sebulan. Akhirnya jadi rumah kau, jadi milik kau. Dan value rumah itu, after 10 years kau beli sekarang 300,000. After 10 years dah jadi 400,000. Kalau kau nak jual pun dah untung 100,000. Itu nasihat yang selalu kita boleh beri kepada anak menantu kita. Sebab kadang-kadang dia leka, seronok duduk rumah sewa kan. Rumah sendiri tak ada. Tidak menuntut banyak hal. Tidak menuntut banyak hal. Kalau dia nak balik rumah besan kita, tak apalah, baliklah. Rumah yang hakiki, kubur tu. Benar sekali. Benar sekali. Jadi biarlah dia balik ke sana. Mana biar ada banyak tolak ansur lah. Sebagai besan, mungkin kita akan buat bicara semula peranan besan. Itu juga satu tajuk yang cukup menarik. Cukup menarik. Ya, Tas Utara. Assalamualaikum Jimat. Waalaikumsalam. Apa khabar Tok Cu Kedah? Tok Cu Kedah. Abang baik Tok Cu. Berapa ramai dah menantu? Tok Cu memang ramai menantu ni. Ini bicara mengenai hubungan menantu dengan mertua. Menantu dengan mertua. Seronok orang dapat menantu ni. Atuk dah 4 menantu. 2 lelaki, 2 perempuan. Seronok. Jadi seronok. Dapat cucu. Seronok lain pula. Seronok lain pula. Jadi itulah seronok. Itu utara. Jadi jaga. Tidak membandingkan menantu yang satu dengan yang lain. Ini juga satu perkara. Kadang-kadang terjadi dengan begitu je. Terjadi dengan begitu je. Jangan banding sekali-sekali menantu yang satu dengan menantu yang lain. Itu juga penting. Itu juga penting. Supaya kita tidak terbawa-bawa. Dalam membandingkan di antara seorang menantu dengan menantu yang lain. Sembang pagi hari ni, betul ke seronok tu? Wan? Betul. Tunggulah masanya kalau Wan nak tahu.
4 orang dah menantu. 4 menantu. Alhamdulillah, sama lah dengan atuk. Atuk 2 lelaki 2 perempuan menantu. Wah, seronok. Tiba-tiba je dapat anak yang besar. Tiba-tiba aja dapat minta tolong. Itulah. Minta tolong, bantu itu, bantu ini, meramaikan dalam keluarga kita. Mertua terbaik ialah hadiah yang paling bermakna dalam pernikahan adalah mertua yang terbaik. Dan menganggap menantu seperti anaknya sendiri. Tidak ada pilih kasih, tiada perbandingan, dan menerima segala apa kekurangannya. Itulah kegembiraan, happiness dalam perkahwinan kita. Sema-sema pagi hari ini, Quote of the Day bersama dengan tu. Sema-sema pagi, cerialah keluarga kita. Ceria keluarga kita. Dan sesuatu yang lebih penting dalam membina sebuah keluarga bahagia. Bismillah. Batuk pula. Ialah pastikan perkara-perkara yang wajib kita utamakan, seperti suami isteri, menantu balik rumah mertua apa semua. Jangan tak solat, tak solat. Marah mertua kalau menantu tak solat. Marah. Kena solat. Jangan tak solat. Solat itu wajib. Sepatutnya tak perlu bagi tahu. Solat itu penting. Solat itu penting. Solat 5 waktu. Kena jaga. Itu jaga hubungan baik di antara menantu dengan mertua. Kalau menantu perempuan, dia ada masa rehat dia. Tapi kalau menantu laki-laki tak boleh. Mesti mengerjakan solat. Kau boleh berjemaah. Minta dengan mertua, Pak, kita solat jemaah hari ni. Macam tu. Kena bagi tahu. Solat sama-sama. Satu. Yang kedua, kalau ada masa, bacalah Al-Quran di rumah mertua. Ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Berzikir di rumah mertua. Buat solat hajat di rumah mertua. Kena buat. Semoga rumah mertua kita akan dapat rahmat. Kita membawa rahmat dalam keluarga kita. Kita daripada luar datang ke rumah itu membawa rahmat. Bukan sahaja membawa diri kita, tapi kita membawa rahmat kepada keluarga isteri kita. Ini juga itu penting. Jadi kita kena benar-benar mendalami apa amalan, apa yang ditetapkan, apa yang disuruh oleh dalam agama Islam kita. Sema-sema pagi hari ini ialah mengenai hubungan mertua dengan bapa kita. Dan biasanya ini kata-kata daripada orang yang quote of the day. Selain minta jodoh yang baik, jangan lupa selitlah sekali doa minta mertua yang baik, yang sayang kita menantu macam anak sendiri. Kena mula dari awal walaupun tak tahu dan tak ada plan nak menikah. Jadi kita kena berdoa tu kena minta awal-awal lagi. Walaupun tak tunang tak apa lagi, kena minta dah. Ya Allah, berilah aku mertua yang baik. Mertua yang baik. Dapat mak mertua yang baik adalah rezeki. Bukan semua orang yang dapat merasa. Tapi pada tu baik ke tak baik ke, itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersyukur. Kalau mendapat mertua yang baik, bersyukur. Kalau dapat mertua tak baik, bersabar. Dua-dua dapat pahala. Bagi orang yang bersyukur dengan mertua yang baik, maka dia mendapat pahala dan bahkan dipermudah, diperbanyakkan lagi. Dan bagi siapa yang mendapat mertua tak baik, pada pandangannya banyak bersabar. Sesungguhnya Allah suka orang yang bersabar. Jadi dua-dua dapat pahala. Jangan kata dapat mertua tak baik tak dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Itu yang penting kepada kita. Penting kepada kita. Kita boleh pilih. Kita boleh menentukan kedudukan kita. Ada lagi satu soalan yang biasa dibangkitkan, ialah bolehkah isteri menolak satu rumah dengan mertua? Jadi anak ni dia rasa tak mampu, dia nak duduk dengan satu rumah. Bolehkah isteri menolak? Selama isteri anda tidak ingin tinggal di rumah orang tua anda, maka anda tidak boleh memaksanya. Kalau isteri kita tak suka duduk rumah mak kita, maka kita tak boleh maksa. Mungkin anda yakin orang tua anda mengenai masalah tersebut.
Dan tempatkan isteri di rumah sendiri dengan tetap menghubungi orang tua, berbakti kepadanya, membuatnya redha dan berbuat baik kepadanya semampu. Jadi memang itu menjadi tanggungjawab kepada suami menyediakan tempat tinggal. Bila kita kahwin, satu lagi nafkah kita kena tanggung, pakaian kena bagi 2 pasal setahun paling kurang, makan minum 3 kali satu hari, tempat tinggal yang selamat. Ini kita kena sediakan. Duit poket dia kita kena sediakan. Itu wajib. Dan setiap persiapan persediaan dibuat oleh suami mendapat pahala. Mendapat pahala. Jadi jangan paksa kalau isteri tak nak tinggal dengan mak bapak kita. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita sudah lebih 1 jam. Lebih 1 jam. Jadi sebagai penutupnya ialah Atuk sekali lagi nak jelaskan bahawa siapa berminat nak menggunakan perfume Kasturi Duha dan Kasturi Mariam, dua-dua ni bolehlah di beg kuning tu membuat persiapan. Beli direct dapat harga murah. Dan Atuk sekali lagi ingin menyarankan bahawasanya buatlah pembelian untuk sedekah di masjid. Buat pembelian Kasturi Duha untuk sedekah di masjid. Pahalanya Allahu Akbar, hebat semua. Kita harus ingat, pahala orang sedekah ini umpama air memadam api, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Dan bila kita sedekah Kasturi Duha, letak di masjid, orang guna untuk solat, orang guna untuk sembah Allah. Jadi begitu besar sekali. Besar sekali. Bahkan Allah suka kepada wangi-wangian, Rasulullah juga suka kepada wangi-wangian. Jadi cara untuk bersedekah ialah belilah Kasturi Duha dan Kasturi Mariam, letak sepasang di masjid. Satu untuk muslimah dan satu lagi untuk kaum laki-laki. Itulah cukup sekarang ini. Jadi kita jumpa lagi besok dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita, meredha kepada kita, murahkan rezeki. Semoga Allah menyihatkan kita sepanjang masa. Jadi insya-Allah. Terima kasih banyak rakan-rakan dari Indonesia, dari seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, daripada Kedah, Penang, kerana sudi hadir bersama Atuk, Indonesia, Sulawesi, rakan-rakan daripada Singapura, Brunei, Thailand. Dah batuk dah. Dan sudi bersama dengan Atuk hari ini dengan tajuknya adalah hubungan anak menantu dengan mertua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi